Salam Malaysia Madani, selamat maju jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Cikgu Susi dari SK Pangkalan TLDM akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada pukul 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada satu sesi perkongsian pendek daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai di kalangan pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau. Beliau merupakan mantan pengarah IAB sehingga beliau bersara pada tahun 2019. Masih berkiat sebagai Fellow Penyelidik Kanan School of Education, University of Nottingham dan salah seorang ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Dato' Dr. Mahinda Singh untuk sesi Snippet Reflects On yang bertajuk Digital Detox. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kita bertemu kembali pada hari Jumaat untuk sesi snippet kita dan tajuk saya pada hari ini, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Suzy yang menjadi host kita pada petang ini dan juga kepada semua yang dapat bersama pada petang ini, ya, petang hari Khamis ini. Tajuk saya pada hari ini ialah Digital Detox dan kita selalu terdengar istilah detox ini untuk kesihatan badan. Kalau ada banyak kita nak bersihkan darah dan sebagainya, kita digalakkan ada pihak-pihak yang minta kalau nak buat detoxification. Tapi hari ini tajuknya ialah digital detox. Apa pula sebenarnya digital detox? Kalau nak kata tak banyak ditulis, tidak. Banyak penulisan tentang digital detox, banyak garis panduan, khususnya daripada kanak-kanak sehingga ke orang dewasa, berapa banyak sepatutnya kita beri tumpuan kepada melihat dalam skrin. Kalau anda lihat pada slide saya yang pertama ni, ada buku yang bertajuk Stop Staring at Screens, Scrolling Your Lives Away. Kerana ada orang pagi sampai tengah hari dia scroll, tengok, masuk Facebook, dari Facebook keluar ke WhatsApp, pergi ke Telegram, pergi ke yang lain. The whole morning kita ada yang habiskan masa begitu. Kecuali kalau ada yang mereka yang terlibat kerana itu adalah tugas mereka yang melibatkan kerja mereka. Tapi kalaulah kita ada peluang untuk apa jua yang kita lakukan, dia sama seperti nasihat-nasihat yang diberi. Kalau kita banyak juga makan gula, makanan yang bergula, kita ada risiko untuk diabetes. Kalau kita banyak makan makanan yang berkolesterol, maka kita ada kolesterol yang tinggi yang boleh menyebabkan penyakit jantung. So kita ada banyak perkara sebegini. Right? Jadi kita perlu beri perhatian. Dan apa sebenarnya digital detox? Next slide please. Mungkin cikgu-cikgu dan yang hadir pada hari ini dengar juga istilah ini. Tapi saya nak sebutlah, you're not alone. Saya sendiri bila saya baca ni, saya terfikir ada masanya kita terpengaruh dan kita banyak menghabiskan masa dengan gadget. Gadget tu ada masanya kita tak perlu pun. Tapi kita sudah menjadi satu habit, satu yang lazim. So tajuk kita adalah hanya satu peringatan kepada kita semua, termasuk saya. Peringatan untuk biar kita pandai, kita cekap membahagikan masa, jangan kita abaikan perkara-perkara lain dalam hidup kita. So 61% of people admit dia bersetuju bahawa they are addicted to the internet and their digital screen. Dan bila ini berlaku, ini mengganggu kualiti hidup mereka dan segala deria itu hanya terpikul dengan beban digital ini. So, adalah penting untuk kita take a break. Itu adalah baik untuk kesihatan mental dan fizikal kita.
Bukan saja itu, saya nasihatkan kalau guru-guru masuk ke kelas, kalau bolehlah telefon ni jangan bawa masuk. Tinggalkan dalam locker. Waktu mengajar tu biar kita mengajar. Kita buatlah tugas kita secara ikhlas. So, walaupun kita masuk untuk relief, ada orang fikir saya masuk relief. So, relief saya boleh habiskan masa dengan tengok. Pandai ya, dia balik rumah. Dia beritahu, cikgu saya masuk, dia tengok handphone je. So, jangan fikirkan pelajar tidak tahu, pelajar tahu. So, bila anda berada dalam keadaan di mana anda menghabiskan banyak masa dengan gadget dan lihat skrin ni, di situlah anda perlukan digital detox. So, apa sebenarnya digital detox ini? Masa di mana anda mengurangkan masa secara sengaja, secara sendiri daripada online devices. Dan bagi setengah orang yang menulis tentang digital detox ini, dia kata dia disconnect completely kerana sudah menjadi ketagih. Kalau dia tidak, dia akan menyebabkan sleep problem, depression, anxiety, weight gain, unhealthy eating, lack of exercise, of course, banyak masa dihabiskan depan skrin. Lack of time management, kerja lain yang sepatutnya perlu dibuat, diabaikan atau dilewatkan. Dan work ethic problem, macam saya kata, bawa phone dalam kelas tu adalah berkaitan dengan etika. Dan ada orang kadang-kadang di pejabat pun ya, setengah ketua, pemimpin atau pengurus komplain bahawa ada golongan yang datang, dia duduk depan skrin tapi bukannya dia buat kerja, dia buat Facebook, melihat Facebook dan sebagainya. So etika kerja ni penting ya. Kita semua terlibat dengan perkara ini. Dan ada sebuah buku yang ditulis oleh Johan Hari tentang stolen focus. Beliau ceritakan bagaimana individu telah hilang terus fokus pada apa yang sepatutnya kerana gadget sudah mempengaruhi minda dia. Dan dia tidak boleh memberi masa untuk bab-bab yang lain tentang hidup. Dan ini sepatutnya bukan masalah individu ya, it is systemic problem. Boleh diselesaikan, kita perlu cari apakah caranya. Saya suka bila saya cakap dengan seorang rakan yang bekerja di University Heriot Watt dekat Putrajaya. Dia kata pukul 5 semua kena berhenti kerja dan 5:30 sistem shutdown. You expected to go back dan buatlah supaya ada satu keseimbangan di antara hidup dan kerja. Work-life balance. Jangan kita banyak work dan there's no life. Kita perlukan keseimbangan. Sama-samalah kita perlu fikirkan kerana ini adalah untuk masa depan kita. Next slide please. Kita perlu cari apakah titik yang di mana kita kata, oh no, this is enough for today. Cukup untuk hari ini. Kalau kita jalankan digital detox ini ya, kita akan rasa lebih selesa, we are calm, we are more productive, we feel better about ourselves juga. Kadang-kadang kita jadi lesu, kita boleh dapat tekanan yang luar biasa kerana terlalu banyak berfokus kepada gadget-gadget. So jangan silap ya, kan Dr. Mahinda kata kita kena gunakan digitalisasi dalam pendidikan, yes. Hanya kita cari keseimbangan. Kita cari cara yang baik supaya kita tidak hanya berfokus kepada itu. You need a balance. That's the right word. Kita cari keseimbangan atau balance. Next slide, please. We will get healthier kerana kita ada masa untuk diri kita sendiri daripada eye strain, dry eyes, blurry vision, headaches and all that. Right? Disconnecting can provide relief to various parts of your body. Kadang kalau duduk lama pun ada yang komplain tentang sakit leher, sakit belakang dan sebagainya. Dan ada masanya, if you are staring at your phone, sambil tidur tu pun boleh mengganggu tidur kita.
yang boleh sepatutnya bantu kita untuk tidur. Reading is fine, but you are looking at a bright light. So a digital detox can help your body better control your sleep cycle. Once you are in bed, try to avoid, please. Next slide, please. How to get started? Anda sendiri perlu tahu bila anda nak letakkan telefon. Okay, di antara masa ni dan masa ni, I'm not going to see if anything urgent. In fact, kadang-kadang kita fikir tengah bincang, mungkin kita perlu adakan peraturan. Lepas pukul 7 dari tempat kerja, kita tak ada lagi message. Tak adalah lepas pukul 7. Besok jangan lupa ya, kita ada mesyuarat ni pukul 9 malam. Lepas tu ada orang jawab, ada orang lain jawab. Kita terbaca, kita tertarik dengan, kita terpanggil untuk nak baca. Kita harus faham 20 tahun dahulu tak ada pun WhatsApp. Hidup masih lagi berterusan. Kita kena ada satu kawalan. Agarnya ada satu keseimbangan antara hidup dan kerja. Kita sudah balik dari kerja, maka kita kena tahu, okay, work, kecuali umpamanya bagi guru, mesej yang dihantar adalah berkaitan dengan keselamatan murid atau kesihatan murid oleh kerana pandemik. Selain daripada itu, saya rasa semua mesej boleh dihantar lebih awal. Untuk kesihatan bersama semua orang. Ya. Jaranglah kita berani nak buat disconnecting completely from the internet for a day or two. Tapi why not try? Dan lepas ini kita akan lihat satu video apa yang berlaku di satu perkampungan di negara India. Next slide please. So lihat emosi anda. Kalau anda melihat gadget kerana anda rasa bosan, untuk kerja seperti yang saya sebut tadi, atau anda rasa bila anda tak lihat gadget ni anda sudah ketinggalan sesuatu, atau bila dah check phone anda rasa selesa, oh everything is okay, saya dah jawab dan sebagainya. So kita sendiri yang tahu tentang emosi kita, how does it affect us? Bagi saya, kalau kita bukan sesuatu yang segera yang kita harapkan, kita boleh kata kalau benda itu urgent, biar call. Maka kita tidak terpanggil untuk nak pergi melihat WhatsApp message dan sebagainya. Schedule a break from your phone. Anda sendiri yang perlu lakukan, anda sendiri yang tahu bila anda boleh lakukan sebegini. Dan ada app yang boleh digunakan untuk menyatakan sejauh mana, berapa banyaknya kita gunakan gadget-gadget kita. So maybe you might want to install that app and get yang buku tadi oleh Stolen Focus, dia menyebut tentang bagaimana dia menggunakan app untuk keep track pengguna dia. Yang terbaik, ada pakar yang kata tinggalkan phone di tepi masa kita makan. Atau set times that you won't use it. Again, all this is dependent on the individual. Terpulang kepada individu. Next slide please. Of course, bila bedtime tu, biarlah kita disconnect. Ada yang katakan simpan jauh lah telefon kita tu. Dan ada yang minta kalau ada, kita tutup je supaya tidak ada notification. Tapi kalau anda rasa anda ketagih dan mungkin sesuai anda berjumpa dengan seorang doktor yang boleh memberi kita nasihat. Sama juga untuk bagi individu umpamanya yang ketagih untuk merokok dan sebagainya, bukan mudah untuk nak berhenti. Tapi kita kena ada self-motivation kita sendiri. Kita ya, I'm saying kita kerana kita semua terlibat. Mari kita sama-sama lihat ya, the video about 6 minutes or 5 minutes. Panjang sedikit ya Cikgu Susri hari ini. Are you or other members of your household using phones, tablets, or playing computer games right now? You know who you are, admit it. If so, this next story may give you all a little bit of food for thought. A village in Western India has introduced a nighttime digital detox. Residents have to switch off all their devices
by law. Well, far from being up in arms, the idea has won the widespread support of those villagers. And as our senior international correspondent John Irvine found out, it's having some really positive results. This is a seemingly unremarkable and quiet corner of Western India where the old ways of doing things still have their place. At the heart of the area is the village of Mahite Vadgao. Around 3,000 people live here, and despite being far off the beaten track, they stay in touch with the rest of the world thanks to modern electronics. In the early evening, almost everyone can be found at home watching screens of various kinds. We all know the drill. But the thing that makes this village place apart is what happens every evening at 7 o'clock. A siren heralds the start of what they call a digital detox. By law, all screens have to be turned off. Anyone glued to their television, computer or phone must become unstuck and do something that doesn't involve any of those devices. In this household, Mum admitted that she used to be addicted to watching TV soaps at this time. Do you miss them? She said that actually she now watches them during the day instead. But she also said she has come to appreciate family time during the digital detox, which lasts from 7 until 8:30 p.m. These people are heading out on patrol to enforce the law. On the basis that the villagers cannot be left to their own devices, these enforcers go house to house to make sure the ban is being observed. They have the power to fine transgressors, but are yet to do so. Critics might regard this as an invasion of privacy, a case of Big Brother watching you to make sure you're not watching anything. But this initiative has widespread support throughout this village. The most noticeable benefits have been appreciated by the village's school teachers. Less screen time means fewer distractions for the pupils and more schoolwork being done. The children are more attentive and less tired. In general, they're better able to learn the subjects taught here. It was a brilliant idea, and I've noticed massive changes in the kids' education. The digital detox has happened daily since its introduction last August, when this man was in charge of the local council. The initiative is his brainchild. In my own home, I saw our children get addicted to their mobiles, and I thought I should do something. So I met the other villagers and suggested my idea. After a detailed discussion, we agreed to give it a try. During our visit, Vijay addressed the village secondary school. He told the children that the fact the initiative had attracted the attention of a British TV crew was another ringing endorsement. We sought the children's opinion. 16-year-old Gayatri told me that family life has improved, and so has the quality of dinner. We are talking to each other more, and my mum is able to concentrate on making better food. In a world that seems obsessed about being switched on, these people believe they are preserving the virtues available by switching off, just for a while. John Irvine, ITV News, Western India. Terima kasih Abani. Ya, kita tamat dengan video tadi. So kalau di perkampungan di negara India mereka boleh buat begitu, mungkin kita boleh mulakan daripada diri kita sendiri dan juga dengan institusi dan sebagainya, ya. Kita buat satu panduan saja pada mereka that they can do something untuk digital detox. Remember, we are not saying digitalization is bad, tetapi kita kena cari keseimbangan. Sama juga, kita
sesuatu yang kita makan pun kita tidak makan keterlaluan, kesederhanaan. So, dalam digitalization ni kita pun nak amalkan kesederhanaan. Our last slide please. So jangan lupa bahawa buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah, jurnal, daripada sembang profesional dengan rakan-rakan. No one can hand you experience, but they can hand you a book atau dan sebagainya. So kita carilah ilmu daripada pelbagai sumber. Dan akhir sekali, jangan kita lupa, ramai mungkin guru dalam kumpulan kita hari ini yang hadir bersama. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini. Saya akhiri dengan kata hikmah ini. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi snippet tadi yang sungguh bermakna dan saya percaya telah memberi inspirasi kepada kami para pendidik. Setelah mendengar apa yang Doktor sampaikan tadi, saya tertarik dengan satu perkataan, kawalan. Sebenarnya yang penting untuk digital detox ialah kawalan. Digital detox penting untuk kesihatan mental kita. Ia berkait rapat dengan emosi kita dan juga melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Rakan-rakan guru sekalian, nasihat saya, carilah masa untuk berhenti sekejap daripada peranti anda. Luangkan masa melakukan aktiviti bersama ahli keluarga yang tercinta. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Dato' Dr. Mahathir atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat maju jaya. Salam sepakat, Sabah hebat. Salam Day to Change PPD Kota Kinabalu kepada yang berbahagia Dato' Dr. Ahmed Senin, pengasas CDL, pengacara jemputan mingguan kita Dato' Dr. Mahathir Singh, Puan Elsie Gilop, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Cikgu Susi dari SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu lagi dalam sesi CDL siri ke-26. Cikgu Mita Tabang bermaksud cikgu bantu cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Objektif CDL ialah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, seterusnya saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan Puan Suryani Ellen Rice Oxley dari JPN Wilayah Persekutuan Labuan yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut saya bacakan biodata Puan Suryani. Sebenarnya Puan Suryani ni orang yang hebat. Bila saya lihat dia biodata yang diberikan, pencapaiannya terlalu hebat. Terlalu panjang untuk saya bacakan semua, saya kongsikan dengan para hadirin kita sekalian. Tapi cukuplah saya simpulkan di sini bahawa Puan Suryani sememangnya seorang yang hebat. Saya bacakan bukti-bukti diri Puan penceramah kita pada hari ini. Nama penuh diberi Puan Suryani Ellen Rice Oxley, berketurunan Eurasian, beragama Islam. Sekarang bertugas di SISC Plus, JPN Wilayah Persekutuan Labuan. Beliau mendapat pendidikan awal daripada sekolah rendah SK St. Ain, Wilayah Persekutuan Labuan, meneruskan pengajian menengah kepada SM St. Ain, Wilayah Persekutuan Labuan dan kemudian melanjutkan ke SM St. Anthony, Wilayah Persekutuan Labuan.
Kemudian serta perguruan gaya Kota Kinabalu dengan diploma perguruan ke Malaysia dengan pengajian bahasa Inggeris dan pendidikan seni. Kemudian pada tahun 2003 sehingga 2006, Puan Suriani melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia dengan Bachelor Sains Pembangunan Manusia Ekologi Kanak-kanak. Beliau juga merupakan seorang pemegang sarjana pentadbiran pendidikan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa yang saya ingin tertarik untuk berkongsi dengan hadirin dan hadirat sekalian pada hari ini, beliau telah mendapat anugerah penghargaan, anugerah khas pendidikan, inovasi pendidikan sempena Hari Guru pada tahun 2021 peringkat negeri daripada JPN Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 2021, anugerah Staff of the Month Februari 2002 peringkat negeri daripada JPN Wilayah Persekutuan Labuan. Maka di sini saya amat bersyukur kerana dipertemukan dengan seorang hebat dan mudah-mudahan kita akan mendapat aura daripada orang-orang yang hebat pada petang ini. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-26 ini, Puan Suriani akan membuat perkongsian yang bertajuk Teknik 12 Langkah dalam Kajian Tindakan. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan saja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa. Dan dipersilakan Puan Suriani untuk memberikan perkongsian. Silakan Puan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Ramadan. Terima kasih moderator Cikgu Susi. Thank you. Tidak lupa juga apa khabar Dr. Mahinder? Masih ingat saya? I was one of the participants for the 8 Evolutions program last year. Okay. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi join program kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada Connecting Dots Learning yang sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman ya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu mungkin ada rakan-rakan yang belum dapat modul itu, mungkin Hazwani boleh bantu saya untuk share link ya modul tu supaya semua rakan-rakan di sini dapat ya. Tiada suara nada. Okey, sudah di ruangan chat sudah dikongsikan modul. Cikgu Susi, dengar tidak suara saya? Dengar? Oh, okey. Dengar dengan jelas. Oh, okey. Oh, okey, thank you. Sorry. Okey. Jadi klik di ruangan chat tu, di situ Cik Hazwani ada share bahan, okey, supaya senang bila waktu saya explain nanti tuan dan puan boleh terus rujuk modul tu, okey? Okey. Saya terus kepada slide ya. Kalau misalnya saya terlalu laju, tuan dan puan bagi tahu ya, boleh tanya terus soalan ya. Saya akan cuba slow, okey. Jadi tuan dan puan, tajuk perkongsian pada petang ini ialah bagaimana kita hendak meningkatkan kompetensi ketua panitia dalam mengurus panitia mata pelajaran ya dengan menggunakan modul pengurusan panitia. Okey. Jadi tuan dan puan, bagi para peserta, rakan-rakan yang pernah join bengkel ataupun kolokium kajian tindakan teknik 12 langkah yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan pasti sudah mengetahui tentang teknik 12 langkah ini. Okey, walau bagaimanapun bagi rakan-rakan tuan dan puan yang baru join, okey, pada petang ni saya tidak akan menerangkan dengan terperinci tentang teknik 12 langkah ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan boleh masuk di YouTube, okey, YouTube rasmi teknik 12 langkah. Di situ ada
video-video penerangan dan juga ada video mengenai kolloquium ya yang disampaikan oleh para peserta kita pada tahun sebelum ini. Dan kita juga secara rasmi ada buku mengenai teknik 12 langkah ini. Di dalam tu ada contoh semua, tetapi pada petang ini eksklusif untuk CDL, okay. Saya ingin berkongsi satu modul, okay, yang belum lagi sebenarnya dilancarkan, tetapi eksklusif untuk anda semua, okay. Boleh gunakan kerana di dalam ni bukan sahaja ada teknik mereflek amalan panitia sebelum ini, tetapi telah disediakan ayat-ayat cadangan untuk menulis, sama ada bertujuan untuk laporan program panitia ataupun hendak kembangkan ia menjadi penulisan kajian tindakan. Okey. Sedikit penerangan, okey. Takut ada yang confuse kan. Teknik 12 langkah ni, tuan-tuan perempuan, dia bukan satu format baru tau dalam penulisan kajian tindakan, bukan ya. Dia adalah satu teknik mereflek ya, mereflek jawapan, dan di dalamnya ada 12 soalan. Sebab tu dia dinamakan 12 langkah ya, sebab ada 12 soalan, di mana setiap soalan ini ya diterangkan dengan terperinci apakah jawapan-jawapan yang sepatutnya ditulis dalam setiap soalan-soalan itu. Okey, dan tujuannya tidak lain tidak bukan ialah untuk membantu tuan perempuan mereflek bagi menambah baik amalan sedia ada. Dan teknik 12 langkah ini dihasilkan berdasarkan dua model ya, iaitu model refleksi assure dan model kitaran refleksi. Model kitaran refleksi Gibbs ya. Tapi saya tidak akan terangkan mengenai model-model ini. Yang ini nanti mungkin kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi refleksi ini. Okay. Walau bagaimanapun tuan dan perempuan boleh scan QR code itu untuk tahu lebih lanjut bagaimana teknik 12 langkah ini digunakan dalam penulisan kajian tindakan individu. Okay. Seterusnya ialah yang ini. Yang ini juga tuan dan perempuan boleh cek di ruangan chat. Yang ini juga adalah khusus untuk tuan dan perempuan semua mengenai 12 soalan yang ada ya, dan ini adalah ringkasan yang saya buat dalam bentuk nota bagi memudahkan kefahaman tuan dan perempuan mengenai 12 soalan ini. Okey, so 12 soalan ini kalau belum dapat boleh chat di ruangan chat dan Wani boleh send semula linknya. Okey, untuk tuan dan perempuan download dia untuk tujuan perkongsian bersama ya. Okey, soalan yang pertama, kalau tuan dan perempuan tidak mahir dengan 12 soalan ni, so nanti dia akan confuse sikit bila tiba mau jawab ataupun mau guna modul itu. Okey, jadi saya akan terangkan secara ringkas mengenai 12 soalan ini. Okey, yang pertama ialah soalan satu ya. Soalan 1, 2, 3, 4 ini adalah berkaitan dengan isu dan ini sangat penting. So di dalam modul itu nanti pastikan tuan-tuan dan perempuan menjawab soalan 1 dan 4 ini dengan lengkap ya. Sebab sekiranya isu tu tidak dikenal pasti, maka intervensi yang dirancang kemungkinan akan kurang memberi impak. Jadi dalam mengenal isu ini ada 4 soalan, iaitu soalan pertama dipecahkan kepada 3, 1A, 1B dan 1C. Okey. Yang tulisan berwarna hitam itu adalah soalan dan tulisan yang berwarna merah itu adalah penerangan. Okey, dengan tujuan selepas ni kalau kita tak jumpa pun tuan perempuan masih boleh cuba jawab jawab soalan ini. Jadi soalan 1A
apakah masalah saya? Tuan-tuan puan boleh pilih ya. Masalah itu berkaitan dengan murid, guru, PDP, panitia, pengurusan ataupun lain-lain bergantung pada apa jawatan ataupun apa amalan baik yang tuan-tuan perempuan ingin tambah baik. Okey, selepas itu tuan-tuan perempuan kena jawab soalan 1B. Bila sudah kenal pasti masalah, kena tahu apa punca masalah itu. Okey, adakah ia disebabkan ataupun berpunca daripada penguasaan? Kalau ia melibatkan murid ya, adakah ia berpunca daripada kemahiran? Okey, mungkin contohnya melibatkan isu guru ya, kemahiran dalam mengajar beberapa topik yang sukar. Dan mungkin juga ia berpunca daripada komunikasi, sikap, arahan dan lain-lain. Okey, setelah kita nyatakan punca, tuan-tuan puan kena ada bukti. Apa bukti yang menunjukkan perkara inilah bermasalah, inilah yang menjadi puncanya. Ya, jadi di situ ada nota, tuan-tuan puan boleh rujuk. Okey, boleh rujuk ke data seperti keputusan ujian, peperiksaan, UASA, PBD, tahap penguasaan murid, hasil kerja murid, daripada pemerhatian, okey, daripada temu bual, daripada skor SKPM dan juga lain-lain lah yang relevan. Okey, setelah itu selesai, tuan-tuan puan akan jawab soalan nombor 2. Okey, soalan 1B kita senaraikan banyak punca kan. Okey, tapi bila dalam soalan nombor 2 ni, tuan-tuan puan kena kenal pasti apa isu yang dominan yang menyebabkan isu-isu lain itu berlaku. Okey, so itu kena jawab dalam soalan nombor 2. Dan ayat yang tulisan warna biru itu adalah cadangan untuk permulaan ayat bagi menjawab soalan ini. Okey. Tapi di situ saya sengaja letak perkataan tujuan kajian sebab dia direct kepada penulisan kajian tindakan. Okey. Seterusnya adalah soalan nombor 3, mengapa? Okey, mengapa saya perlu menyelesaikan isu ini? Jadi tuan-tuan puan kena reflect balik soalan 1A tadi. Kenapa mau selesaikan masalah itu? Adakah untuk penambahbaikan, peningkatan, kefahaman, ya, kemahiran dan sebagainya. Dan akhir sekali dalam set yang pertama ini, soalan yang nombor 4 ialah siapa? Okey, adakah saya sendiri sebagai guru saya ingin menambah baik amalan saya dalam melaksanakan proses pengajaran saya? Contoh kan, ataupun sasaran saya ataupun yang bermasalah ini melibatkan murid-murid saya ataupun rakan-rakan guru saya. Okey. Okey, selesai yang itu, okey, tuan dan puan-puan akan beralih pula ke set yang seterusnya, iaitu merancang intervensi. Yang ini soalan 5 hingga 9. Okey. Yang ini adalah berdasarkan tindakan ataupun apakah perancangan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelesaikan punca isu yang tadi telah dinyatakan dalam soalan nombor 2. Okey, so soalan nombor 6 pula ialah bagaimana tuan dan puan-puan melaksanakan penyelesaian tersebut. Okey, soalan nombor 5 ni hanya background tentang intervensi tuan dan puan-puan, tetapi dalam soalan 6 dia lebih detail kerana dia menceritakan tentang bagaimana intervensi itu dilaksanakan. Okey. Soalan nombor 7, 8, 9 pula, yang ni boleh catat. Okey, kalau dalam intervensi tuan dan puan-puan itu tidak ada ataupun tidak menghasilkan atau tidak mencipta atau tidak mewujudkan sebarang benda ataupun alat, ya, ataupun bahan. Jadi soalan 7 ni tidak perlu dijawab. Okey, kalau soalan 7 tidak dijawab, soalan 8 dan 9 juga tidak perlu. Jadi tinggalkan kosong. Okey, tapi kalau ada, okey, contohnya tuan dan puan-puan punya intervensi permainan. So dalam permainan itu adalah tuan-tuan dan puan-puan mencipta alat. Okey, jadi alat yang dicipta itu, okey, perlu ditulis dijawab ya dalam soalan nombor 7. Okey, kena cerita background alat tersebut. Okey. Kemudian
bila sudah jawab soalan 7, kena cerita apa tujuan. Okey, apa tujuan alat tersebut? Sebab kita inginkan intervensi, bila kita wujudkan alat itu untuk menguatkan intervensi kita. Jangan sampai tanpa alat itu pun sebenarnya intervensi itu masih boleh dilaksanakan. Contoh ya. Kemudian soalan nombor 9 ialah kena cerita bagaimana penciptaan benda tersebut, ataupun kalau contoh permainan tadi tu alat tersebutlah, kena cerita satu persatu prosesnya ya. Okey. Selesai yang itu, kita akan pergi ke part yang ketiga. Okey. Part yang ketiga ini dia lebih kepada mereflek hasil, dan ini semuanya dalam soalan 10. Okey. So bila kita sudah ada intervensi kan, kita sudah laksanakan intervensi kita mesti ingin tahu, okey, adakah intervensi kita itu telah berjaya menyelesaikan masalah kita, ya, telah berjaya menyelesaikan punca masalah kita. Okey. So colorful, I can see. Yeah, okay. Thank you. Okay, jadi dalam soalan nombor 10 ini kita kena mereflek hasil. Okay, dan di sini tuan dan puan kena fikirkan 3 perkara. Okay, soalan 10A, 10B dan 10C. 10A ialah kena fikir bagaimana hendak mendapatkan hasil tindakan. Macam mana tuan-tuan ingin tahu? Kan kalau kita sudah melaksanakan kaedah permainan contohnya, so macam mana kita mau tahu kaedah permainan yang kita laksanakan itu telah pun berjaya membantu murid kita untuk menguasai topik dalam mata pelajaran tertentu. Okay, jadi kita mesti ada cara. Okay, sama ada menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, kan, ataupun memeriksa jawapan murid dan sebagainya yang relevan dengan isu yang kita hendak lihat, sama ada dia berjaya diselesaikan ataupun tidak. Kemudian 10B, selepas kita dapatkan hasil, kita kumpul, kita kena analisis. Okay? So untuk menganalisis data-data yang ataupun evidence yang kita kumpul ini, okay, yang kita kutip ini mestilah bersesuaian. Okay? Kalau kita guna kaedah pemerhatian, so kita kutip, kita mesti ada rubrik, kan? Kita mesti berfokus. Begitu juga kalau kita analisis dokumen, apakah bentuk dokumen yang kita ingin analisis. So mungkin kalau yang berkaitan dengan jawapan murid, kita kena tahu apakah jawapan yang kita ingin cari. Kan kalau yang buat kajian mengenai tanda baca, so tanda baca itulah yang dia akan analisis dan mungkin dia akan buat perbandingan, ya, mengira sebelum dan selepas, berapa ramai murid yang sudah boleh menulis karangan dengan tanda baca yang betul berdasarkan intervensi yang telah dilaksanakan. Contoh, ya. Dan akhir sekali ialah bagaimana tuan dan puan hendak melaporkan hasil tersebut. Selepas dianalisis, kita mesti mempersembahkan hasil kita itu supaya boleh dilihat dan difahami dengan jelas oleh rakan-rakan kita yang membaca penulisan kita, ya. So ini boleh pilih sama ada dalam bentuk jadual, carta, graf dan sebagainya. Okey, setelah selesai, kita akan pergi pula ke bahagian set yang terakhir, iaitu soalan nombor 11 dan 12. Ya, di sini kita kena melaporkan hasil. Okey, soalan 11 kita kena di dalam soalan 11 ni ada 4 lagi soalan, ya, soalan A, B, C dan D. Dan kalau tuan dan puan jawab ni, okey, dia akan meliputi semua yang telah kita jawab dalam set 1 tadi. Contohnya, adakah punca masalah saya telah selesai? Okey, yang ini balik tadi, apa yang tuan-tuan dan puan-puan tulis tadi dalam soalan sini? 1B di sini. So apa yang tuan dan puan-puan tulis di sini, dia kena link dengan jawapan di sini. Okey, jangan tulis lain kita punya punca, lain pula yang telah selesai, contoh, ya. Tapi sebab apa benda-benda yang berkaitan tadi yang saya sebut tadi tu kita boleh masukkan di soalan nombor 12. Okey. Kemudian soalan 11B, adakah tindakan
yang tuan dan puan-puan laksanakan itu menyelesaikan masalah. Okey, ini kena cek balik dalam soalan nombor 5. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan telah terangkan di sini? Okey, adakah ia melibatkan modul, permainan, alat? Jadi jawab di 11B ini. Okey, 11C ni pula rujuk semula apa yang anda jawab di soalan nombor 7. Okey, tapi kalau tiada, tidak perlu ya. Dan akhirnya 11D, adakah masalah ni telah selesai? Yang ini kena rujuk balik dalam soalan 1A. Apa yang kita jawab tadi, apa yang kita mengadu yang selama ni kita telah mengajarlah bertahun-tahun tapi masalah yang sama juga berulang kan? Jadi itu kena tulis di sini. Dia ada link ya. Okey. Dan yang terakhir ialah soalan nombor 12. Okey. Di sini pula ada 3 soalan ya. Soalan 12A, B dan C. Okey. Semua pengalaman yang tuan-tuan dan puan-puan perolehi daripada proses melaksanakan refleksi ini, okey, tuan dan puan kena tulis di sini. Tidak kisahlah pengalaman sedih kah, gembira kah ya. Sama ada benda tu berjaya atau tidak, semua kita akan tulis di sini. Kemudian soalan B, adakah tuan dan puan-puan ingin melaksanakan aktiviti ini lagi di masa akan datang? Okey, yang ini penting ya, jawapan tuan-tuan dan puan-puan dalam 12B ini akan menjadi pengenalan ataupun jawapan untuk soalan nombor 1A nanti apabila tuan-tuan dan puan-puan ingin melanjutkan kajian tindakan ini kepada kitaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Contoh, okey, tuan dan puan-puan telah melaksanakan kaedah permainan ya untuk menyelesaikan masalah A, tetapi setelah pelaksanaan didapati penyelesaian masalah A itu tidak sepenuhnya kerana masih terdapat murid yang belum selesai. Ada pula masalah lain yang timbul kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan masih lagi mau guna permainan itu, tetapi dengan penambahbaikan. Mungkin cara bermain itu ditukar ataupun mungkin alat permainan itu ditambah baik. So apa yang berlaku ini tuan dan puan-puan akan tulis di soalan 12B, kemudian yang ini akan menjadi asas kepada sini. 1A bila tuan dan puan-puan mau sambung ke kitaran yang seterusnya. Okey, tapi yang itu saya tidak akan share dengan panjang lebar di sini, iaitu kita boleh buat sharing yang lain. Walau bagaimanapun saya ada post satu video di grup Telegram alumni kajian tindakan teknik 12 langkah mengenai cara untuk melanjutkan kajian tindakan yang kita ada sekarang ke fasa yang seterusnya, ke kitaran yang seterusnya ya. Ada video untuk itu. Okey. Selesai. Okey. So itu sahaja secara sorry ada satu lagi belum. So 12C. Okey. Ini pun penting. Apakah harapan? Okey, tuan dan puan-puan punya intervensi itu, kajian itu ingin ke mana, sampai mana? Mungkin ingin share dia kepada rakan-rakan guru yang lain, pelajar-pelajar yang murid-murid yang lain pula kan. Okey, so semua tu akan tulis di sini. Okey. So itu adalah secara ringkas ya mengenai 12 soalan di dalam teknik ini. Okey. Jadi semua yang saya share tadi tu Wani telah saya rasa Wani pun telah share di ruangan chat. Tuan-tuan perempuan boleh download, boleh simpan, boleh cuba guna, okey, boleh jawab. Kalau tidak jumpa di chat tu boleh scan di QR code ini, okey? Alright. Sebelum tu ada soalan sebelum kita beralih kepada modul. Okey. So bila tuan-tuan perempuan sudah faham mengenai 12 soalan ini, so bila saya terangkan modul itu dia lebih mudah, okey? Ada soalan, saya baca chat dulu, okay? Sorry, kejap. Okay. Oh, ada yang mau beli buku, okay. Itu nanti saya jawab, okay? Alright, okay.
Saya teruskan. So far tidak ada soalan yang berkaitan dengan teknik 12 langkah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Okey. Sekarang kita akan pergi pula kepada modul. Pastikan tuan dan puan-puan ada modul tu ya di depan. Kalau belum ada, cek semula di ruangan cek download ya. Boleh sediakan pensel ke apakah, boleh catat ya. Untuk pusingan kedua, dia bergantung. Kalau pelajar yang sama Syazwani, alat itu mesti ditambah baik. Ataupun dia ada pelanjutan. Contohnya kalau sebelum ini fokus alat itu hanya untuk melihat kemahiran A, tapi dalam pusingan kedua Cikgu Syazwani masih ingin gunakan intervensi yang sama, kan, alat yang sama contoh, tetapi melihat kepada kemahiran yang lain pula untuk pelajar yang sama. Okey, alright. Okey, tuan-tuan dan puan, saya ingin membugarkan semula ya mengenai dua jenis kajian tindakan yang sering kali kita laksanakan ya di sekolah ataupun di bilik darjah. Cuma kadang-kala kita mungkin tidak tahu apa yang kita buat itu adalah kajian tindakan. Okey. So untuk fokus kepada modul ini, okey, slide pembentangan ada Cikgu Amira, ada di link yang dikongsikan oleh Syazwani. Ada slide di situ diberi juga. Okey. Okey. Jadi dalam fokus modul ini, okey, dia ada satu dia merujuk kepada jenis kajian amalan, okey, di mana kajian tindakan amalan ni dia melibatkan amalan guru dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengajar, dan yang best sekali, okey, ia boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri ataupun melibatkan rakan sejawat ya yang mengajar mata pelajaran yang sama, which is panitia. Okey, so ketua panitia, kalau ada ketua-ketua panitia di sini, okey, mungkin selepas ini boleh gunakan modul ini dan bawa sekali semua ahli panitia untuk bersama-sama membuat satu program intervensi yang berfokuskan kepada pembelajaran murid, okey, yang mana penulisan ataupun hasil program ini nanti boleh ditransform menjadi penulisan kajian tindakan. So ada dua, so ada laporan kan, so ada kertas kerja, so ada penulisan kajian tindakan. Best lah satu panitia ramai-ramai semua kan, ada kajian tindakan ramai-ramai semua boleh membentang. Okey, contoh. Okey, kajian penyertaan ni pula lebih kepada yang melibatkan komuniti, ada kolaborasi, okey, sama ada kolaborasi dengan komuniti ataupun pihak berkepentingan ya bagi mencari sebab kenapa murid itu jadi macam tu, kenapa murid itu tidak boleh menguasai ilmu, kenapa murid itu lambat datang, contoh kan. Okey, tapi fokus kita pada modul ini ialah kajian jenis amalan lah ya. Sebab contoh-contoh yang saya beri semua melibatkan ini, tetapi tidak mustahil akan berlaku juga penyertaan sebab ada mungkin panitia yang dia mau buat program, projek dia tu melibatkan community. Okey, so dia tiada masalah. Okey. So ini saya akan teruskan. Inilah modul tersebut ya. So ini adalah modul yang digunakan pada tahun lepas. So saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada MLT saya dari 4 buah sekolah menengah berfokus ya di Labuan, sebab mereka sudi menggunakan modul ini. Mereka adalah orang yang pertama lah yang menggunakan modul ini, dan semasa mereka menjawab soalan ataupun berbincang dengan saya, ada beberapa perkara ataupun penulisan di dalam itu yang saya perlu tambah baik. Jadi selain daripada mereka belajar, saya juga belajar daripada mereka ya. So terima kasih banyak-banyak. So ini adalah modulnya yang ada di tangan tuan dan puan pun adalah modul yang sama. Okey. Okey. Kalau kita lihat dalam modul ni, okey, dia sama juga macam yang saya kata tadi. Cuma, okey, tuan dan puan, cuba imbas balik. Yang tadi saya share di sini, ini yang 12 langkah ni, ini direct kepada soalan tersebut.
Okey, terus soalan, apakah masalah saya, apa punca, apa bukti, apa isu, semua pada soalan. Okey, tetapi dalam modul ini saya tidak letak soalan itu secara langsung. Okey, tetapi saya mulakan dengan ayat. Okey, jadi tulisan yang warna biru ini sebenarnya adalah soalan 12 soalan itu. Okey, boleh faham? Okey, dan untuk yang memang telah join teknik 12 langkah, mereka telah tahu bahawa setiap soalan ini sebenarnya boleh akan ditukar menjadi istilah-istilah dalam kajian tindakan. Tetapi saya tidak terangkan tadi sebab dia perlukan masa yang berbeza, okey, untuk penerangan yang lain. Walau bagaimanapun untuk rakan-rakan yang baru join, baru berkenalan dengan teknik 12 langkah ni, jangan risau sebab dalam modul ini saya sudah awal-awal tuliskan istilah itu. Okey, semua yang perkataan macam nombor 1 pendahuluan, nombor 2 refleksi kajian, nombor 3 isu dan fokus kajian, kan? Nombor 4 objektif kajian, nombor 5 sasaran kajian, nombor 6 pelaksanaan kajian, ya. Di mana soalan nombor ini, nombor 5 ni, ingat tidak soalan tadi yang ini? Apakah tindakan yang akan saya laksanakan? Yang ini ni, okey, jawapan yang tuan dan perempuan akan tulis di sini ni, okey, ataupun dalam modul itu akan jadi latar belakang intervensi. Okey. Lepas tu perenggan yang seterusnya kita akan cerita bagaimana intervensi itu dilaksanakan. Kalau ingat ini adalah soalan yang di sini tadi, soalan nombor 6. Yang ini. Cuma okey, mungkin bagi rakan-rakan yang baru berkenalan dengan teknik 12 langkah dia masih macam confused sikit kan. Okey, tapi kalau yang sudah biasa tu dia akan tahu itu yang kena tukarlah, okey. Kemudian okey, nombor 7, pelaksanaan kajian. Ingat tidak saya kata tadi kalau tidak ada inovasi, soalan 7, 8, 9 tidak perlu jawab kan? Okey, jadi dalam modul pun sama. Kalau tidak ada, so biarkan kosong. Tapi kalau ada, kena jawab. Okey, kena jawab. Kemudian nombor 8 pemerhatian. Yang ini pula kalau saya masih ingat ini soalan nombor 10. Macam mana kita mau kutip hasil kan? Macam mana kita mau analisis hasil dan bagaimana kita hendak melaporkan hasil tersebut. Okey. Dan seterusnya nombor 9 dapatan kajian, ini soalan nombor 11 dan penutup. Okey. Format ini, okey, format yang saya letak di modul ini adalah merujuk kepada format kajian tindakan EPRD 2008. Okey, kalau kami di Labuan secara rasmi memang kami follow format itu. Okey. Walaupun macam tuan dan perempuan kata lamanya 2008 sudah. Okey, tidak, sebab kita sudah merujuk kepada pihak EPRD dan modul itu masih relevan, ya, masih boleh digunakan dan boleh dirujuk. Okey. Okey, kita akan sedia jawab, ya. Jadi tuan perempuan, semua yang warna biru ni adalah soalan-soalan yang direct ditanya pada yang tadi yang saya share tu. Okey. Selain itu, di dalam modul ini telah disediakan cadangan, okey, cadangan ayat. Okey, macam sebab kadang-kadang kan kita tahu masalah kita kan, tapi kita macam tak tahu macam mana memula. Saya mau tulis macam mana ni? Macam mana dulu saya mau cakap. Jadi kan bila kita tidak tahu macam mana mau start, macam mana kita mau mulakan penulisan itu yang buat kita rasa macam kita terhenti. So bila kita terhenti terlalu lama, jadinya kita dah buat. Okey, jadi bila anda buat tu adalah part yang itu kena slow sikit. Okey, jadi dalam modul ini kita sudah letakkan cadangan ayat. Okey, jadi mustahil lah kan bila sudah ada contoh ayat ni masih tidak boleh menulis macam ayat. Okey.
Jadi walau bagaimanapun, tuan dan puan-puan, ada kalanya apa yang tuan-tuan ingin sampaikan itu dia tidak ngam dengan cadangan ayat yang saya sediakan di modul ini. So, tiada masalah. Okey, tukar saja. Benda tu boleh. Dia fleksibel sebab ini cuma cadangan ya. Hanya sebagai panduan ya, memandu. Okey. Tuan puan-puan, yang ini kita kalau di dalam modul ini untuk pendahuluan ni ataupun soalan 1 ya, 1A, apakah masalah utama yang dikenal pasti? Saya mulakan ayat dengan berdasarkan analisis rumusan data. Okey. Kalau sebab tuan-tuan kena faham seperti yang saya terangkan tadi, modul ini fokusnya ialah untuk meningkatkan tahap pembelajaran murid dan pengajaran guru. Itu memang dia fokus kepada nilai sebab memang itulah objektif saya masa menghasilkan modul ini. Jadi bila kita melibatkan, bila kita faham fokus yang itu, bila kita mula ayat dengan berdasarkan analisis rumusan data, so kena ingat balik. Kalau ia melibatkan murid, okey, so data apa yang relevan yang boleh kita rujuk, yang boleh kita analisis untuk kita tahu yang itulah masalah kita. Okey. Contoh mungkin mereka punya hasil kerja, kan? Mereka punya keputusan ujian ke, peperiksaan ke, ya, ataupun daripada pemerhatian, okey, pemerhatian tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ini kena faham bila kita buat pemerhatian ataupun kita buat analisis dokumen ataupun temu bual, kita mesti ada rubrik tau. Kita mesti sediakan. Kita mesti berfokus. Kita kena tahu apa yang kita perhatikan. Okey? Contoh kalau kita perhatikan bagaimana mereka merespon soalan guru. Jadi kita kena rancang sudah awal-awal. Respons itu berbentuk apa? Lisan, perlakuan, ketepatan jawapan yang direspon ataupun masa yang diambil untuk memberi respon. Jadi kalau 4 perkara ni yang kita lihat, okey, so inilah saja yang kita perhatikan. Jangan perhatikan benda-benda yang lain. Okey, so inilah yang kita akan kutip dan kita analisis dan akhirnya inilah yang menyebabkan kita ingin tambah baik, iaitu masalah utama pelajar, murid. Kalau guru, kita letak guru di sini ya, di sekolah saya ialah mereka tidak mahu memberi respons kepada soalan soalan guru contoh, ataupun mungkin masalah murid tu ialah mereka tidak, bila mereka tidak aktif semasa membuat kerja berkumpulan contoh ya, ataupun mereka tidak menguasai kemahiran mendarab, kan. Dan kalau dia guru, okey, kita kena lihat contohnya mungkin daripada soal selidik. Okey, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka rasa macam mereka kurang, kan, ataupun daripada learning walk, tuan dan puan-puan, kan, dapati macam masa mengajar tu macam guru ni macam dia kurang kecindan ataupun mungkin tidak ada sesi interaksi dan sebagainya lah. So data-data ini semua tuan dan puan boleh kutip daripada SKPM, kan, daripada temu bual, pemerhatian dan sebagainya. Tapi ingat ya, mesti ada rubrik supaya ia berfokus. Nanti penat sekejap. Kita punya isu lain, kan? Kita punya yang kita semak tu datanya lain, so intervensinya lain. So hasilnya jadi lain. So nanti tuan perempuan akan kecewa. So bila kecewa nak mau lagi buat kajian tindakan. So kita nak mau macam tu. Okey? Jadi di sekolah, so tulislah di sini data apa, so apa masalah utama, siapa murid atau guru di sekolah saya ialah ini kena explain. Okey? Dan perkara ini berlaku kerana kenapa? Kalau kita kata tadi, murid tidak mahu memberi respon ataupun mereka agak pasif dalam kerja berkumpulan ataupun mereka tidak menguasai kemahiran tertentu, kenapa ia berlaku? Kena tulis. So bila sudah tahu, okey, kerana apa, ayat seterusnya, perkara ini menyebabkan apa-apa. Mungkin kerana dia tidak menguasai kemahiran itu, so result dia akan rendah, dia tidak mencapai, tapi dia tidak mencapai target yang disasarkan, kan.
Tapi tuan perempuan kena faham contoh-contoh yang saya ada yang saya laksanakan bersama dengan MLT saya pada tahun lepas, dia lebih kepada result SPM. Okey. Jadi dia memang fokus kepada meningkatkan keputusan itulah. Okey. Jadi nanti bila saya akan bagi contoh, dia memang kenapa ni banyak petang result. Yes, memang fokus modul ini pada tahun lepas ialah itu. Okey. So ini menyukarkan mereka untuk apa? Sebab bila mereka tidak menguasai kemahiran, kan, mereka punya mungkin result mereka rendah. So bila result mereka rendah, mungkin mereka tidak lulus. Begitu. Okey. So ini bertambah lagi dengan kurangnya kemahiran mereka dalam apa? Sebab kadang-kadang murid ni dia bukan satu saja dia punya masalah tau. Dia ada lagi masalah lain yang berkaitan yang menyebabkan masalah asal ni terjadi. So ini semua kena tulis di bahagian pendahuluan. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada refleksi. Ini adalah kalau kita rujuk balik dia soalan apakah punca 1B. Okey. Jadi punca-punca ni kita boleh kenal pasti. Adakah dia disebabkan oleh murid itu sendiri? Okey, sebab mungkin dia tidak menguasai asas, dia tidak menguasai konsep. Contoh, ataupun ia disebabkan oleh guru, kan? Mungkin guru yang mengajar itu dia mungkin guru baru, kan? Dia masih belum boleh dia faham, dia mempunyai ilmu itu, ya, tetapi dia tidak boleh menyampaikan ilmu itu mengikut latar belakang atau kemampuan ataupun aras muridnya. Okey, itu ada isu lain lagi, okey? Dan mungkin juga ia melibatkan faktor ibu bapa ataupun penjaga atau pentadbiran, kan? Contohnya mungkin ada beberapa mata pelajaran tertentu, okey, dia punya susunan jadual waktu tidak kena. Jadi itu menyebabkan mungkin bila waktu belajar subjek tu murid dia lesu. Contoh, okey, ini contoh sahaja, ya. Ataupun mungkin keadaan faktor sekolah itu sendiri. Mungkin kurangnya bahan di makmal, kan? Ataupun mungkin tidak ada fasiliti tersebut di sekolah berkenaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, macam saya katakan tadi, untuk modul yang kami gunakan, okey, yang saya gunakan bersama dengan rakan-rakan MLT tahun lepas, memang fokus kami ialah murid. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada soalan nombor 3, iaitu isu dan fokus kajian. Okey. Isu dan fokus kajian ni, jawapan ini adalah berdasarkan jawapan yang anda tulis dalam soalan 1C. Apakah isu sebenar? Sebab tadi kita sudah senaraikan, kan, semua masalah murid. Dia begini, kan. Tetapi bila sampai ke bahagian yang ketiga ini, kita kena fokus satu. Apa yang paling dominan? Okey, contohnya, okey, mungkin contoh yang paling simple lah, ya. Murid tu dia tidak jawab kertas soalan SPM, kosong, tiada jawapan. Okey. Jadi kita pun senaraikanlah, mungkin sebab dia malas, kan, dia tidak idea mau tulis, dia tidak tahu mau jawab, kan, ataupun dia tidak faham, contoh. Jadi semua yang kita senaraikan 4 tadi, mana yang paling dominan? Okey, kalau mungkin, okey, kalau dia malas, adakah kalau kita selesaikan kemalasannya ni, yang 3 ni akan selesai? Kan? Kalau kita kata puncanya ialah mereka tidak menguasai asas, adakah malas ini dan jawapan yang kosong itu akan terselesai? Mungkin, kan? Sebab bila dia faham, kan, faham menguasai isi pelajaran itu, mestilah dia ada idea, kan, apa yang dia mau jawab. So dia boleh jawab. Sekurang-kurangnya ada jawapan dan kertas itu tidak kosong. Itu maksud saya, macam mana kita mau kenal pasti isu ini. Okay? Tekniknya ialah senaraikan semua, kemudian cuba cari mana yang paling dominan. Dan untuk tahu mana yang paling dominan ni, kita kena tanya diri kita, kalau aku selesaikan ni, yang ini selesai atau tidak? Ataupun aku selesaikan yang ini, yang lain ni terselesai atau tidak? Di situ akan membantu sedikit sebanyak untuk tuan dan perempuan kenal pasti apakah punca sebenar, ya. Dan punca inilah yang kita kena selesaikan. Dan intervensi yang kita rancang
nanti mestilah merujuk kepada punca yang sebenar ini. Okey, bukan yang lain-lain itu. Sebab macam saya kata tadi, bila punca asal ini selesai, insya-Allah yang lain-lain, masalah sampingan-sampingan yang lain itu akan selesai. Okey. Jadi bila kita cerita tentang punca ni, kita jangan hanya tulis tahu. Kita kata okey, murid tidak menjawab soalan dengan betul, ataupun yang paling macam saya kata tadi, murid membiarkan jawapan, kertas jawapan itu kosong. Jadi kosong tidak markah. Cikgu mau bagi macam mana kan? Okey, tapi kalau pernyataan itu, okey, dia perlu disusuli dengan contoh. Kena cerita. Okey? Kalau macam kita kata murid tidak menguasai konsep tajuk sekian. Contoh apa konsepnya yang diorang nak faham tu, okey? Kenapa? Okey, so mesti share. Mesti share sebab saya nampak di chat share. Okey, sorry. Mesti tulis dengan jelas, ya. Kemudian barulah kita terus pergi kepada fokus. Apa yang fokus panitia? Dia ingin selesaikan apa? Okey, so ini itu masuk dalam soalan nombor 2 lah, ya. Kemudian kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Okey, objektif kajian. Yang ini dia mudah sikit. So tuan puan-puan just isilah, ya. Kenapa perlu selesaikan isu ini? Kerana dia ada sebab, ya. Kalau kita selesaikan ini sebab kita mau mereka dapat jawapan. Jawapan itu pula akan bantu mereka untuk lulus. Bila mereka lulus, mereka dapat sekian. Contoh. So di sini ada senarannya. Tapi kalau tidak relevan dengan apa yang tuan-tuan perempuan ingin selesaikan, so boleh ubah. Okey, boleh ditukar ayat itu. Okey. Soalan nombor 5, siapa? Okey, yang ini pun mesti lengkap. Okey, berapa ramai mereka yang terlibat, kan? Di kelas mana, mereka ni berada di tahap mana, kan? Apakah tahap penguasaan mereka, dan latar belakang mereka juga ada kalanya membantu kita untuk tahu, oh inilah sebabnya. Okey, patutlah orang tidak boleh menguasai, tidak faham ayat ini sebab mereka mungkin bahasa Melayu adalah bahasa ketiga atau keempat mereka. Contoh. Okay, so semua tu akan bantu tuan perempuan untuk merancang intervensi yang sesuai. Okay, ini habis. Soalan yang set 1, okay, yang bahagian 1 iaitu isu. Okay, so far ada soalan? Tiada. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke set yang kedua, yang ini pula berkaitan dengan intervensi. Okay, yang ini semuanya soalan nombor 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tetapi soalan-soalan itu saya telah letakkan dia dalam istilah dalam kajian tindakan, iaitu masuk dalam ruangan pelaksanaan kajian. Okey. Dan di sini dia ada perenggan-perenggan, ya tuan perempuan. Perenggan yang pertama ini kita kena cerita mengenai latar belakang intervensi kita. Yang ini soalan nombor 5. Okey. Kemudian perenggan yang kedua tu ialah cerita tentang bagaimana tindakan itu dilaksanakan. Ini soalan 6. Okey, soalan 7. Okey, 7, 8, 9 tu iaitu yang ini tadi. Kalau ini latar belakang intervensi, nampak kan? Okey. Yang nombor 7 ni ialah latar belakang inovasi jika ada. Okey. Okey, bagi saya bacakan contoh ayat, ya. Bagi menyelesaikan isu kepada permasalahan ini, okey, panitia mata pelajaran. Okey, kalau dia melibatkan individu, ayat ini biasanya kita akan tukar kepada saya. Okey, tapi sebab fokus modul ini ialah panitia, maka perkataan panitia mata pelajaran itu diletakkan di dalam modul ini, sebagai kata ganti dirilah yang pertama. Okey. Akan melaksanakan intervensi yang diberi nama, kena cerita tentang tajuk ataupun nama intervensi itu dahulu. Okey. Kemudian kita kena cerita tentang intervensi itu dia melibatkan kaedah apa? Adakah dia satu permainan? Adakah dia satu strategi? Adakah ia satu pendekatan? Adakah ia modul, okey, dan sebagainya, kena cerita di sini.
Okay? Dan kemudian barulah kita cerita tentang intervensi itu. Kalau ia melibatkan permainan, kita kena ceritalah permainan ni dia dimainkan oleh 2 orang, mereka akan menggunakan dadu, membaling dadu, menjawab soalan, semua tu kena cerita. Kalau melibatkan modul, kena cerita modul ini dia ada sekian-sekian muka surat, di dalam modul itu ada soalan, ada ini, ada itu. Okay? Dan kalau ia merupakan satu strategi, kena cerita juga strategi ini melibatkan guru akan bertanya murid pada setiap 5 minit sebelum memulakan pembelajaran contoh. So semua kena cerita dengan jelas. Okey. Yang tindakan pula ni, kalau tuan-tuan perempuan lihat di modul tu ada gambar tau macam ni. Okey, yang ini sebab bila kita cerita tentang tindakan, kita ada proses tahu. Mula-mula kita buat apa kan? Kemudian buat apa, ketiga buat apa, dan proses-proses itu kita akan letakkan gambarnya di kotak ini. Ini contoh. Okay, kemudian of course lah ada penerangan. Setiap gambar tu ada penerangan. Jadi kalau modul tuan perempuan saya rasa saya letak sampai 6 gambar kan. So ada gambar 1 dia cerita tentang apa, gambar 2 cerita tentang apa. Dan gambar-gambar ini diletak bukan suka-suka hati letak ya. Dia ikut kepada proses pelaksanaan tersebut. Okay, contoh. Intervensi, ini yang tajuk tadi kan, intervensi permainan bla 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 ini dilaksanakan bla bla bla. Dia itu mula-mula saya sebagai ketua panitia apa buat? Mesti mungkin berbincang dahulu kan. Jadi gambar sesi perbincangan tu ada di sini. Okey, so ketua panitia berbincang bersama dengan ahli-ahli panitianya membincangkan tentang isu dan intervensi contoh. Okey. Lepas sudah bincang mungkin adalah satu orang kata perbincangan bersama dengan pihak sekolah contoh kan. Jadi boleh letak di sini. Kemudian di sini juga saya letakkan wacana kan. Kemudian buat apa? Okey, mungkin tuan-tuan puan panitia itu menghasilkan intervensi itu yang berupa alat, bahan, modul dan sebagainya. So ada gambar. Adalah ramai-ramai ahli panitia gunting-gunting kertas kan. Potong-potong itu ini semua letak. Okey. Selepas tu apa? Of course kita apply kan, aplikasikan intervensi itu kepada murid. Ada penerangan, so murid cuba, murid buat, and then guru analisis, guru kutip dan akhirnya ada kejayaan. Contoh. So semua itu kena masuk step by step, satu persatu di dalam tu dan juga ada penerangan. Cuma kalau macam gambar tu dah cukup kan, tuan-tuan perempuan tambah sendirilah kan. Kalau misalnya mungkin proses tindakan itu melibatkan sampai 10 langkah kan, 12 langkah, 15 langkah, letaklah sendiri. Okey? Okey. Kalau dia ada inovasi, kena cerita. Okey, kalau dalam intervensi permainan susu ni, okay, panitia menghasilkan inovasi kad. So iaitu kad ini berbentuk segi 4 tepat bersaiz sekian-sekian. Di atas kad itu adalah soalan-soalan yang murid perlu tanya. Kena cerita tentang alat itu. Kalau tuan perempuan dalam satu permainan biasanya ada kad kan, ada dadu lah, ada itu, ada ini, semua tu kena cerita. Jangan hanya ada satu, dia mesti lengkap, mesti detail. Okey, so sebab tu dia ada perkataan selain itu, di samping itu dan sebagainya. Okey, kemudian sama juga macam soalan yang di sini tadi. Di sini kita cerita tentang proses tindakan. Di sini pula kita cerita tentang bagaimana inovasi itu. Okey, saya terus panggil inovasi lah ya, alat itu ataupun ciptaan itu, hasilan itu dilaksanakan dalam intervensi. Okey, maksudnya kalau contoh yang paling mudah, kalau kita biasanya guru-guru suka buat alat permainan kan, bermain kan. Jadi kena cerita. Kad ni masa bila murid guna? Masa dorang mungkin bertanya soalan. So adalah gambar murid tu baca kad kan. Okey, kemudian dadu ni tujuannya untuk apa? Untuk membaling supaya nombor yang tertera pada dadu tersebut adalah nombor merujuk kepada kad soalan yang mereka kena jawab atau kena baca. Contoh, semua tu kena explain beserta dengan gambar dan setiap gambar itu perlu ada penerangan. Okey? Dan akhir sekali ialah kita kena cerita macam mana proses penghasilan inovasi berkenaan. So mula-mula mungkin cikgu gunting kan, potong kad
lihat, buat ukuran kan, ambil gambar, tampal, gam, semua tu proses itu kena cerita. Okey. Saya masih ada beberapa minit lagi. Okey, kemudian kita teruskan kepada pemerhatian. Ini pun sangat penting. Okey. So tuan perempuan, di sini sudah mula ada ayat yang depan, yang pertama, bagi melihat kejayaan intervensi ini. Okey. Panitia akan mengumpul dan menganalisis hasil tindakan secara terancang, iaitu bagi mendapatkan hasil tindakan untuk mengetahui sama ada intervensi bla 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 ini berjaya menyelesaikan masalah yang dikenal pasti, panitia mendapatkan maklumat dengan cara apa? Memerhatikan jawapan murid atau menganalisis jawapan-jawapan yang murid tulis pada kertas jawapan dan sebagainya. Okey? Kemudian bagaimana panitia menganalisis? Okey. So dia pun akan ceritalah macam mana dia buat analisis. Mungkin dia guna kaedah peratus kan. Mungkin dia guna kaedah mean kan. Jadi semua tu boleh masuk di sini. Mungkin ada juga ini juga sangat popular, membandingkan, perbandingan pun ada kan. Okey, dan akhir sekali bagaimana hasil tindakan ini disampaikan. So adalah nanti grafnya kan, cartanya, gambarnya beserta dengan penerangan. Okey. Ini contoh. Okey, yang ini ialah jadual ya. So di sini saya sudah letak situ perkataan jadual 1. So kalau ada jadual seterusnya, kena letaklah jadual 2. Kalau guna gambar, kena letak gambar 1, gambar 2 ya. Tapi kalau gambar, kena ingat balik. Tadi di sini kita sudah tulis sampai gambar 6 contohnya kan. So bila sampai di bahagian ini, jangan sambung lagi 1. Jangan mulai dengan 1, sorry. Sambung dengan gambar 7 contoh. Okay? Tapi jadual sebab ini first time ia dijelaskan di sini, so dia akan mulai dengan jadual 1 contoh. Okay. Dan ada juga ayat, cadangan ayat ya. So kita akan ceritalah tentang jadual tersebut. Jadual di atas menunjukkan apa? Okey, mungkin markah, mungkin skor, okey, yang diperolehi oleh siapa? Okey, berdasarkan intervensi sebelum dan selepas yang dilaksanakan selama berapa? 2 minggu, sebulan, 2 bulan, okey. So daripada jadual tersebut seramai berapa orang yang telah berjaya meningkatkan kemahiran mereka? Okey, dalam apa? Sebanyak berapa peratus. Dan ini jangan lupa, kalau tuan perempuan perasan, ayat di sini dia merujuk kepada apabila kita menyatakan peningkatan itu, dia disusuli dengan nombor, angka peningkatan tersebut dan juga penerangan mengenai peningkatan tersebut. Dia ada flow. So dia punya susunan macam tu. Kalau dia turun, berapa dia turun dan apa penerangan untuk penurunan tersebut. Okey? Dan begitulah juga kalau gambar, sini ada contoh kan. Kalau kita gunakan gambar, contohnya kita mau kata macam intervensi kita tu menyebabkan murid rasa gembira, rasa seronok mengikuti pelajaran kita. So adalah gambar dorang macam nikah kan. Dorang tengah bermain dengan senyuman kan. Jadi kita kena cerita apakah perlakuan ataupun gambaran yang terjelma daripada gambar tersebut, melalui gambar tersebut. Okey, dan pastikan apa yang kita tulis tu, apa yang kita cerita itu merujuk kepada isu yang kita ingin selesaikan. Okey? Okey. Dan seterusnya. Belum akhir, sorry. Kemudian kita yang ini, kalau tuan dan perempuan ingat, punca masalah ni, kalau di sini macam menampakkan dia macam satu perenggan-perenggan saja kan. Tapi sebenarnya ni soalan-soalan bullets ni adalah merujuk kepada soalan yang tadi, yang ini, yang 11, yang ini. Yang ini. Ini. 11A, 11B, 11C, 11D. Okey? Jadi kena tahulah yang itu. Okey, jadi boleh jawab. Dia dan macam saya sudah explain tadi, dia kena rujuk. Kalau tadi punca, tadi kita tulis tentang punca ni di soalan 1B. So jawapan tu kena link tau. Jangan kita cerita di atas lain, then dapatan kajian kita cerita pasal lain pula. So nanti dia akan
dia tidak nilah, flow dia tidak cantik ya. Okey. Kemudian kita kena cerita juga tentang intervensi itu, okey. Sejauh mana ia membantu, kemudian objektif itu tercapai ke tidak, semualah termasuk masalah, dan ayat-ayat ini kalau kurang sesuai tuan dan perempuan boleh ubah ya. Okey. Akhir sekali ialah penutup. Ini sama juga macam saya kata tadi, ada 12A, 12B, 12C, cuma di sini lebih banyaklah cadangan ayat ya. Tuan dan perempuan boleh masukkan okey jawapan ataupun ingin tukar. Jadi ini cuma cadangan saja, okey. Kemudian harapan. Okey. So di sini ada nota, anda boleh menggunakan isi penulisan di dalam modul ini sebagai isi penulisan kajian tindakan mengikut format yang anda pilih. Okey. Dan ini adalah saya share sedikit jawapan yang ditulis oleh MLT saya, cuma di sini sebenarnya dia ada dalam 6 rasanya. Okay, cuma saya boleh tunjukkan satu saja dulu, saya share satu saja dulu, sebab itu pun hanya sikit-sikit. Okay, sebab tunggu rilis dulu, okay, tunggu launching dulu baru saya boleh share yang ini. Okay, so ini kredit juga kepada semua MLT saya yang terlibat. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ini tuan dan perempuan perasan, warna biru ni, ini adalah jawapan tau, jawapan yang ditulis. Okey, yang warna hitam ni yang ayat-ayat yang telah disediakan tadi, yang ini. Yang ini. Okey. Okey. So yang biru tu adalah semua jawapan. Saya mungkin boleh bacakan sedikitlah dengan izin. Okey. So berdasarkan analisis rumusan data pemeriksaan kertas soalan peperiksaan akhir tahun 2021. Okey, sebab intervensi ni 2022. So kita rujuk kepada final result 2021 itu. Okey, bagi mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5, masalah utama murid-murid di sekolah saya ialah mereka tidak menjawab soalan esei. Okey, kena terangkan dengan jelas tahu soalan esei bahagian mana, bahagian B dan C. Okey, pada kertas soalan peperiksaan mereka. Okey. Kenapa? Perkara ini berlaku kerana mereka tidak memahami soalan yang ditanya dalam bahasa Melayu. Mereka tidak tahu kehendak soalan dan makna perkataan ataupun ayat di dalam soalan tersebut. Okey. Tuan dan perempuan, ini saya kena terangkan tipsnya ya. Bila satu ayat tu kita sudah tulis kan, macam ni kan, kita bagi satu penyataan tahu mereka tidak memahami soalan yang ditanya dalam bahasa Melayu. Kenapa? Kenapa mereka tidak faham? So kita kena sambung ayat yang kedua untuk menjelaskan tentang penyataan pertama yang kita tulis tadi. Okey, jangan biarkan orang yang membaca itu tertanya-tanya tahu. Kalau sampai satu ayat itu pembaca akan tertanya-tanya, bermakna ayat kita tu masih belum selesai, masih belum habis. Okey, masih perlu lagi dikembangkan. Itulah salah satu teknik macam mana kita hendak mengembangkan penulisan kajian tindakan kita. Okey, jadi di sini jelas kenapa mereka tidak faham, kan? Sebab mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak memahami soalan itu? Kerana mereka tidak tahu kehendak soalan dan makna. So di sini ada persoalan lagi tahu. Macam mana diorang boleh dah faham soalan ni kan? Okey, dia ada sebab. Mari kita baca ayat seterusnya. Oleh kerana mereka tidak tahu kehendak soalan dan makna itu, telah menyebabkan mereka menghantar kertas jawapan yang kosong. Okey, so bila kosong, ada impak tau. Impaknya murid-murid gagal dalam peperiksaan bagi mata pelajaran ini. So bila dia gagal, apa hasilnya? Apa dia punya kesan? Kesannya ini menyukarkan mereka untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Kerana gagal dalam satu mata pelajaran kan, mata pelajaran semua lulus cantik, tiba-tiba satu gagal, so macam kuranglah di situ. Okey, so selain daripada mereka tinggalkan jawapan itu kosong, okey, kalau mereka jawab pun, okey, idea ataupun jawapan yang mereka bagi tu dia kurang bernas sebab tiada idea. Kenapa itu berlaku? Sebab mereka tidak membaca.
membaca. Okey, kenapa mereka tidak membaca? Sebab kebanyakan buku-buku rujukan yang ada di Labuan khususnya berkaitan dengan moral ni dalam bahasa Melayu. So mereka tidak faham. Jadi macam manalah mereka mau baca? Contoh. Okey, so nampak tidak dia ada pernyataan, ada sambung-sambungan pernyataan itu. Okey. So apa punca? Sebab tadi kita senaraikan semua kan, mereka itu, mereka ini. Okey. Tapi apa punca sebenar? Okey. Antara punca yang menyebabkan masalah ini terjadi ialah kerana murid-murid dia tidak faham soalan dalam kertas peperiksaan. Okey. Kerana dikemukakan dalam bahasa Melayu. So mereka tidak faham makna itu. Perkataan ayat ya pada soalan itu. Jadi ini menyebabkan mereka tidak tahu apa jawapan sebenar yang mereka perlu tulis. Lepas tu mereka tiada idea untuk beri jawapan. So akhirnya mereka tekad meninggalkan soalan berkenaan tanpa dijawab. Okey. So apa isu sebenar? Yang saya highlight dalam warna merah jambu ni, ini sebenarnya adalah isu sebenar. Sebab puncanya ialah mereka tidak faham bahasa Melayu. Apa perkataan-perkataan yang ada dalam soalan itu yang menyebabkan mereka tidak faham? Okey, dia seperti perkataan berikan, cerakinkan, huraikan, jelaskan, terangkan dan bincangkan. So mereka confused. Kalau soalan tu mula dengan cerakinkan, apa yang dia mau jawab? Kalau dia soalan itu dia mula dengan ayat huraikan, so apa yang dia kena jawab? Okey, so ini menyebabkan mereka sukar untuk memberikan jawapan. Okey, dan juga ada kadang-kadang soalan yang dia minta dua perkara dalam satu ayat. Okey, sudahlah satu perkataan pun susah mau faham, apakah lagi bila dua perkara tu diberikan yang meminta murid itu buat. Okey, seperti huraikan dan berikan bukti. Okey. Jadi, fokus intervensi panitia ialah membantu mereka, murid-murid ni untuk faham perkataan pada soalan. Ingat ya, kita tidak terlalu luas. Kita kena berfokus. Bila kita terangkan di sini contoh, okey, perkataan dalam soalan yang menjadi keywords kepada soalan itu, inilah saja yang diselesaikan. Kita bukan hendak menyelesaikan dorang punya kompetensi dalam penguasaan bahasa Melayu itu. Tidak. Sebab punca masalah yang menyebabkan panitia melaksanakan intervensi ini adalah sebab jawapan pada kertas soalan itu kosong. Okey, so tuan dan puan-puan bila mau pilih isu atau buat intervensi kena sangat-sangat berfokus. Okey? Okey, kemudian adalah dia punya objektif di sini ya. Kerana murid-murid dia perlu memahami soalan. Bila dia faham soalan, dia boleh jawab soalan. Soalan apa? Bukan semua soalan tahu. Kita kena fokus pada penerangan yang pertama tadi telah dinyatakan soalan di bahagian B dan C. So itu kena dinyatakan di dalam bahagian objektif ini. Okey. Kemudian bila mereka boleh jawab, mereka lulus. Okey. Okey, kemudian adalah sasaran semua kan. Macam saya kata tadi, ada kalanya latar belakang itu menjadi mempengaruhi juga kepada isu yang kita ingin selesaikan. Okey? Okey. So saya tidak akan cerita lebih lanjut tentang tindakan intervensi panitia ini, kena tunggu dia launching dulu so baru tuan-tuan perempuan boleh bacalah. Okey, sorry. Okey. Cuma ia melibatkan satu modul lah ya, satu modul untuk murid tu faham. Kalau soalan tu soalan yang mula dengan perkataan berikan, so apa yang murid perlu jawab? Jawapan yang macam mana yang diperlukan? Contoh, okey. Dan di dalam modul tu memang ada gambar, ada petunjuk, ada simbol, ada warna bagi memudahkan penerangan. Okey. Kemudian, bagaimana tindakan penyelesaian ini dilaksanakan? So kita ada step. Macam ni, panitia yang ini yang saya bagi contoh ni dia mula dengan 5 peringkat. Peringkat pertama, ketua panitia mengadakan perbincangan. Okey, kemudian peringkat kedua dia agihkan tugasan. Sebab kita kan ada ahli panitia, so dia agihkan tugasan. Sebab tadi dia ada dalam 6 kata kunci kan, yang berikan, carikan, cerakinkan, huraikan. So setiap ahli tu 2, dia kena sediakan 2 lah. Okey. Dan peringkat ketiga dia himpunkan. Okey, kemudian peringkat keempat dia edarkan modul itu untuk digunakan dan peringkat yang terakhir ialah
menganalisis hasil penggunaan modul itu. So adalah gambar-gambar di sini, okey. Okey. Kemudian diperhatikan. Ini jawapan. Macam mana dia ingin tahu modul tu berjaya atau tidak membantu murid untuk memahami 6 kata kunci tadi. So dia dapatkan maklumat melalui aktiviti pemerhatian berfokus di bilik darjah. Okey, iaitu semasa murid menggunakan modul ini, tetapi fokusnya ialah ketika menjawab soalan latihan bahagian B dan C. Sangat detail. Okay. Kemudian diorang guna analisis jawapan. Of course lah yang pertama tadi daripada tidak menjawab kepada ada jawapan. Itu jelas ya, ada jawapan. Tapi isu yang kedua tadi, kalau dia jawab pun jawapan itu mestilah tepat kan, mestilah betul dan benar. So mereka akan analisis jawapan itu dan kemudian membandingkan tahap pencapaian. Kalau sebelum ni Suryani langsung kosong menjawab. Tapi selepas ada modul ini Suryani sudah mula boleh menjawab. Okey, dan jawapannya pun boleh diterima, lulus. Contoh begitu. Okey. Ini semua dia punya hasil, dia laporkan dalam bentuk graf dan ada gambar kan. So ini contohlah macam mana murid tu gunakan modul tu ketika sesi menjawab penerangan semua. Okey. Kemudian dapatan kajian yang ini selesai atau tidak semuanya ada di sini. Okey. Kalau dia tidak selesai, contohnya dalam 6 kata kunci ni 4 saja murid dapat. Yang 2 ni masih tidak faham. Diorang masih tidak faham tentang cerakinkan dan bincangkan. Contoh. So panitia boleh mula balik dengan tambah baik modul ini untuk kitaran yang kedua. Contoh. Tapi itu lain part lagi untuk kita terangkan. Okey. Dan yang ini bagian penutup. So kita akan tulis dah semua. Ini contoh. Apa yang tuan dan perempuan lihat di sini adalah benda yang telah di-type semula tahu. Tapi sebenarnya yang originalnya ialah memang tulisan tangan. Ketua panitia tulis tahu satu persatu. Okey. Dia jawab. So ini masa dia punya tips. Of course kalau kita inginkan intervensi yang panitia laksanakan itu memberi kejayaan yang besar kan, maksimum kita perlukan sokongan pentadbir. Okay, dan untuk mendapatkan sokongan pentadbir ni memang of course kita kenalah jumpa dengan pengetua bersama dengan ketua bidang kan, usulkan kita punya intervensi kan, kenapa kita perlu buat, dan mana tahu ada rezeki boleh mohon bajet contoh. Okey. Jadi akhir sekali dalam penggunaan modul ni sebenarnya tuan dan perempuan, kita macam tadi saya cerita tentang macam menulis kajian tindakan saja semua kan, tapi tidak. Selain daripada itu, bila tuan dan perempuan guna modul ni, ada jawapan yang lengkap tu semua, tuan dan perempuan boleh capai skor 4 tau dalam standard 3.1.2.2 dan 3.1.2.3 dalam instrumen SKPM. Dia punya secara profesional dan terancang, dan of course lah bila ada jawapan akan ada penulisan kajian tindakan dan inovasi. Kemudian bila kita ada penulisan kajian tindakan, kita boleh berkongsi hasil intervensi panitia itu melalui pembentangan dan pameran yang mana akhirnya akan meningkatkan tahap profesional pengurusan panitia. Okey. So yang ini sebab semua pun boleh dapat salinan slide kan. Jadi tuan perempuan boleh nampak di sini. Kalau keywords di sini merancang, mengikut keperluan guru, perkembangan pendidikan, yes, sebab semua yang anda jawab daripada soalan 1 hingga 12 ataupun dalam penulisan ini dari isi kandungan 1 hingga 10, semua merujuk kepada perkara ini tahu. Ada perancangan, ada pelaksanaan, yang ada penilaian. Sebab soalan nombor 10 tu ialah bercerita tentang macam mana tuan perempuan kutip, analisis dan laporkan. So kalau sebelum ni tuan perempuan buat kertas kerja, lepas tu ada laporan tapi mungkin tiada tindak susul, tiada observation semua kan. So mungkin ada kurang di situ. Tapi bila guna modul ini, perkara-perkara yang sebelum ni kita tidak buat akan secara tidak langsung kita laksanakan. Dan ada tindakan susulan. Okey. Ini contoh, okey. Ini ialah kitaran dalam kajian itulah ya. Soalan 1 dan 4 dia kenal isu yang merujuk kepada perancangan. Kemudian soalan 5 dan 9 merancang intervensi yang merujuk kepada pelaksanaan. Okey. Soalan nombor 10 tu mereflek hasil yang merujuk kepada penilaian. Soalan 11
dan 12 merujuk kepada melaporkan hasil yang juga merujuk kepada tindakan susulan. So tuan perempuan nanti boleh lihat slide-slide di sini dan ini yang paling best. Kalaulah apa kan sebelum ni mungkin seorang-seorang saja bentangkan, tapi bukankah best, bukankah lebih seronok kalau semua satu panitia sama-sama bentang, sama-sama dapat kredit kan, sama-sama dapat pujian, sama-sama dapat penghargaan, sama-sama dapat orang kata gembira. So barulah panitia tu akan lebih mantap sebab dia ada kesepaduan, ada persefahaman di situ. Dia macam jadi satu family tau. Hanya kerana kita bersama-sama buat benda ni, sama-sama sharing kan, sama-sama dapat kredit. Okey. Tapi kalau macam seorang-seorang, ketua panitia saja, ahli panitia saja, mungkin di situ tidaklah 100% kan, tapi mungkin sedikit sebanyak akan mempengaruhi pemantapan pengurusan panitia berkenaan. Okay? Dan ini yang saya katakan kenapa tahap profesional pengurusan panitia itu juga akan meningkat. Ya? Sebab bila kita buat projek, kita buat intervensi, secara tidak langsung kita akan ada kolaborasi. Okay? Kolaborasi mungkin terdiri daripada collaboration dengan pihak luar, ahli panitia yang lain, subjek lain kan, sekolah lain, dan mungkin juga kita akan ada kerjasama dengan terhasil inovasi, okey. Dan seterusnya, inilah modul ini. Saya harap tuan-tuan perempuan sudilah menggunakannya dan mungkin boleh panjangkan ia. Dan kalau boleh, kalau tuan-tuan perempuan share modul ini, sertakan juga dengan penerangan sebab kesian kalau orang guna modul ini tanpa penerangan dia akan macam apa ni, sebab dia tak faham yang soalan 12 langkah itu. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri perkongsian saya yang terlacak 5 minit ini, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada CDL, terima kasih Cikgu Susi jadi moderator saya petang ni, terima kasih Puan Lily, Puan Elsie, Puan Zorifa yang sudi jemput saya ke CDL ini. So saya sangat happy. Tidak lupa juga kepada Wani yang tolong buatkan poster, comel, yang buat ayat-ayat semua, buat link. Terima kasih. Terima kasih kepada semua rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan yang sudi bersama-sama dengan saya pada petang ini. Dan esok, ni saya dah mohon izin, okey. Untuk esok kita ada satu lagi, tapi ini di bawah alumni kajian tindakan teknik 12 langkah. Kita ada satu sharing yang ini khusus untuk panitia atau siapa saja yang ada kertas kerja. Kalau lama-lama punya kertas kerja pun boleh. So apa yang kita tulis dalam kertas kerja itu sebenarnya boleh ditukar, ditransformkan jawapannya tu ke dalam kajian tindakan, okey, dengan menggunakan teknik 12 langkah. So dia ada skill. Soalan tetap sama, 12 soalan, tapi ada cara dia. Okey, so kalau berminat boleh join kami esok di YouTube, YouTube KT12L yang rasmi. Okey, dan juga kepada semua rakan-rakan alumni yang mungkin masih ada di sini yang belum join, jemputlah datang ke Labuan pada 28 dan 29 Mei untuk kita sama-sama bertemu, okey, dalam koleksium alumni kajian tindakan teknik 12 langkah peringkat kebangsaan. So itu saja. Salam Ramadan. Saya mohon maaf atas sebarang kekurangan dan keterlanjuran. So satu saya ingin share di sini, if you want to go fast, you can go alone. But if you want to go far, please go together. Okay, sekian dan terima kasih. Bye. Demikianlah perkongsian daripada Puan Suryani yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Ya, never walk alone. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Suryani atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis pada masa yang akan dimaklumkan. Untuk makluman awal peserta, minggu hadapan siri ke-27, kita akan ke udara lagi untuk perkongsian bertajuk Silkpah App Sheets pada 13 April 2023. Masa yang sama 3 hingga 4.30. Pembentang kita ialah Cikgu Muhammad Idrim Zizan, Cikgu Jebat, Guru Besar SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Permakluman melalui WhatsApp dan Telegram akan dikongsikan. Jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di dalam chat. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Selamat berehat semua. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan
kehadiran. Diminta semua on camera dan senyum selama yang sampai siap Wani ambil gambar. Mohon bantuan Azwani untuk ambil gambar ya. Terima kasih Azwani. Cikgu-cikgu boleh on camera. Okay. Okay, saya ambil batch first. Okay, ready, 1, 2, 3, senyum. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Alright, cikgu. Okay. Terima kasih Azwani kerana sudi mengambil gambar kami sebagai kenang-kenangan. Baiklah, itu sekian perkongsian daripada kita, pada kami semua daripada CDL sesi ke-26. Jumpa lagi di minggu hadapan. Bye semua. Bye. Thank you, Puan Suri. Okay, thank you.